أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu, dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi Puan Rosniyati Mansur, dan staf kepimpinan merangkap teman seperjuangan tim AJK Gemenur Iman. Seterusnya para jemaah yang istiqamah bersama, mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah lindungan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jutaan terima kasih kepada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan kuliah asar kita petang ini. Mengakhiri kupasan berkaitan perkara-perkara sunat dalam berwuduk pada muka surat 99 minggu lalu. InsyaAllah petang ini Al-Fadhil Ustaz akan menyambung kupasan seterusnya pada muka surat yang ke-100. Saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan kuliah asar kita petang ini dengan bacaan umul kitab dan seterusnya memulakan pengajian kitab Safinah An-Najah. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad Rasulullah, ke atas ahli keluarganya dan juga para sahabatnya. Kita syukur pada Allah, petang ni kita sambung menceritakan berkenaan muka surat 100. Dia punya sebutan dia ada solat sunat, ada sunat solat. Ada sunat solat, ada solat sunat. Kalau solat sunat maknanya apa? Senarai solat sunat lah. Duha, tahajud, tasbih dan sebagainya. Kalau sunat solat, maknanya perkara-perkara sunat di dalam solat. Sama ada solat tu solat fardu ataupun solat sunat. Ustaz, muka surat 100 masih di bawah tajuk perkara sunat dalam berwuduk, Ustaz kan? 100 kan? Betul? Ya, betul. Menggunakan tangan dan kaki tu. Betul kan? Betul. Okay. Baik. Jadi solat sunat solat. Macam itulah dia punya beza dia. Jadi dalam solat sunat ada perkara wajib. Baca Fatihah. Kan Fatihah tu wajib kan? Wajib. Tapi kan solat tu sunat. Tak apalah. Mana boleh tak apa? Bila kita dah mula takbiratul ihram saja, maknanya datang segala 13 yang wajib tu mesti diselesaikan. Walaupun solat yang sedang kita lakukan itu solatnya sunat. Tapi pula ada perkara pula dia sunat. Tapi di dalam solat yang wajib. Contohnya lah, itu contoh solat. Sekarang kita tak cerita tentang sunat solat. Dan kita tak cerita tentang solat sunat. Yang kita cerita sekarang sebelum daripadanya. Sunat wudu. Solat sunat apa? Sunat wudu. Maknanya apa? Sunat yang dilakukan ketika mana kita berwudu. Baik jadi faham dua susunan bahasa itulah. Baik, baru kita pergi muka surat 100. Apa kata pengarang? Mendahulukan qala al-musannif rahimahullah. Berkata pengarang, mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah. Taqdimul yumna 'alal yusra. Itu terjemahan dia. Mendahulukan kanan berbanding yang
tangan atau kaki yang kanan daripada yang kiri. Kita boleh sebut takmin, boleh sebut tayammun. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih atau kama qala. Rasulullah itu suka memulakan yang kanan. Dalam bahasa Arab disebut tayammun. Yuhibbut tayammuna. Fi tana'ulihi, ketika pakai selipar. Wa tarajjulihi, ketika sikat rambut, suka sebelah kanan. Wa fi sya'nihi kullih, pada urusan baginda Nabi seluruhnya. Rasulullah suka mendahulukan kanan. Tapi sekarang ni cerita wuduk, sunat. Makruh jika sebaliknya. Maknanya sah ke tak sah? Cerita sah, memang sah. Dia basuh kiri dulu, baru basuh kanan. Maknanya. Walau bagaimanapun, ada beberapa perkara sunat serentak. Tak perlu kanan dulu, baru kiri. Sekali dua-dua jalan serentak. Apa dia? Sunat melakukan serentak ketika yang pertama membasuh kedua-dua pipi. Masa basuh muka tu serentak. Jangan basuh muka kanan dulu atau kiri pula. Tak perlu. Untuk yang muka serentak. Yang kedua, membasuh kedua-dua tapak tangan. Tak kira lah. Membasuh kedua tapak tangan ni bukan masa basuh tangan ke siku, bukan. Masa yang mula-mula tu, basuh tangan tu. Kita kan basuh dua-dua sekali kan? Serentak kan? Yang tu dapat pahala sunat. Tak perlu tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Yang ni bukan yang basuhan rukun tu. Yang basuhan sunat tu, sunat serentak. Yang ketiga tu contohnya membasuh ataupun menyapu kedua-dua telinga. Buat saing. Jadi tak perlu 3 kanan dulu, lepas tu 3 kiri. Termasuk juga masuk air ke hidung. Jangan pula masuk lubang hidung kanan dulu, lepas tu lubang kiri pula. Jawapan dia tak, sekali je. Terus serentak je. Baik Itu sunat tu. Yang ada sunat serentak, yang ada sunat kanan dulu. Baik, turun ke bawah pula. Nombor 10. Sunat membasuh atau menyapu. Tengoklah, anggota wuduk yang kena basuh. Anggota wuduk yang kena sapu. Tapi sunatnya bukan pada basuh dengan sapu. Sebab yang mana basuh-basuh lah, yang mana sapu-sapulah. Tapi ceritanya anggota wuduk itu sebanyak 3 kali. Menjadikan 3 tu dalam bahasa Arab taslith. Dalam bahasa Arab, kalau mentigakan basuhan, mentigakan. Bukan alif 3, bukan. Ni cerita, orang cerita 3, bukan 3. Allahu Akbar. Taslith. Memadai. 3 kali itu pada air lalu, atau mengalir 3 kali lalu, atau menggerak-gerakkan 3 kali pada air yang tidak mengalir atau air tenang. Jadi siapa wuduk kat kolam, wuduk kat tasik, wuduk kat kolah masjid, dia gerakkan sebanyak 3 kali, dah dikira basuh 3 kali lah. Gerak 3 kali kat dalam air tu, dia masukkan tangan dia, celup tangan dia dalam kolah. Siapa pernah wuduk kat kolah? Dulu-dulu banyak kolah, sekarang kurang sikit lah. Sebahagian tempat ada. Dekat tempat saya ada beberapa masjid yang masih lagi mengekalkan tradisi kolah tu. Kolah. Tapi kebanyakannya macam biasalah, dah pakai pipe pilih macam biasa. Baik, sunat. Kemudian yang ke-11, apa lagi sunat-sunat wuduk yang bagus kita lakukan? Nama dia ialah muwalat. Muwalat tu maknanya berturut-turut, terus menerus. Bukan tertib. Tertib maknanya ikut susunan. Muwalat berturut-turut. Basuhan yang pertama disusuli basuhan berikutnya, disusuli basuhan berikutnya. Itu nama dia berturut-turut. Tapi ukuran dia berapa lama jarak basuh pertama, anggota kedua, ketiga, keempat. Okey, tengok situ. Muwalat berturut-turut iaitu tidak berhenti lama antara rukun wuduk. Tidak berhenti lama antara rukun-rukun. Rukun 1, muka. Pada yang anggota lah. Rukun yang pertama memang niat. Tapi cerita anggota, yang pertama, muka. Kedua, tangan. Ketiga, kepala. Keempat, kaki. Sampai buku lali. Baik.
Kadarnya ialah, macam nak ukur lama tak lama, berturut-turut ke tidak. Kadarnya macam mana? Anggota yang telah dibasuh belum kering sebelum membasuh anggota selepasnya. Jadi kalau saya basuh muka, muka saya basah tak? Basah. Sebab apa? Sebab ada air. Baik. Belum muka saya kering, selagi muka saya belum kering, maknanya saya ada kemungkinan mendapat sunat mualat. Bila sejurus saja saya basuh tangan, dalam keadaan muka belum kering, maknanya pada basuh tangan saya dapat pahala berturut-turut. Iaitu belum pun anggota yang sebelumnya yang rukun tu kering, saya dah basuh tangan. Dah mula basuh tangan. Dapat pahala mualat. Sekali tangan saya dah basuh kiri kanan, tangan basah tak? Basah kan? Dah basah kan? Maka sebelum tangan tu kering, saya telah menyapu kepala. Maknanya kepala disapu sebelum kedua-dua tangan kering. Air yang kat tangan tu kering. Bila saya buat, saya dapat pahala mualat. Kemudian kepala saya ada basah ni. Basah ni. Belum sempat dia kering, saya telus. Ya Allah. Nak cakap terus dah jadi telus. Saya terus yang namanya membasuh kaki. Kaki dibasuh sebelum sapuan di kepala kering. Maka saya dapat dikira-kira namanya mualat. Baik Okey, tak susah sangat. Tapi kalau saya basuh muka, kemudian saya relax, biar sampailah muka tu kering, saya sambung basuh tangan, maknanya saya tertib, saya ikut susunan, cuma tidak mualat. Tidak berturut-turut. Okey, kata pengarang, wajib mualat bagi yang sahibud darurah. Seperti orang yang kencing tak lawas, wajib mualat. Perempuan yang istihadah, wajib mualat. Orang yang selalu keluar angin, salisir rih, wajib mualat. Untuk mengurangkan risiko hadas yang keluar. Jadi maknanya kalau dia ni, orang yang daimul hadas ni, dia relax-relax, lambat-lambat mualat, nanti akan menjadikan dia tu berhadas, risikonya lebih besar. Jadi untuk dia, kata pengarang, wajib mualat. Nah, dia tak boleh macam kita lah. Dia dah lah kena tunggu waktu masuk. Kemudian kena pastikan supaya dah dibersihkan. Kemudian ditutup, ditampal, disumbat, dibalut. Kemudian dia ambil wuduk pun untuk membolehkan solat saja. Itu contohnya kita lah. Jadi dia wajib mualat. Baik Itu dah selesai. 11. 12. Ini pun sunat yang kita dah cerita hari tu. Melebihkan sikit lah. Had kawasan masa basuh muka disebut ghurrah. Tangan dan kaki disebut tahjil. Daripada had. Had tu maknanya apa? Border, batasan. Sempadan yang wajib dibasuh. Masuk yang ke-13. Membaca doa. Ustaz Fiz ke? Ada, okey. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Astaghfirullahalazim. Orang cakap doa lepas wuduk, dia main sambung aja. Dia kata nasib baik aku tak on mikrofon aku. Aku ingat tadi nak on mikrofon ni, kalau on dengar sambung doa baca betul tapi tak tepat dengan jawapan dengan soalan. Yang kita biasa baca itulah yang ujung dia, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Bacalah doa selepas wudu. Baik, dalam kitab Kifayatul Akhir ada tambah sikit tu. Ditambah lagi sunat, air tidak kurang daripada 1 mud. Air tidak berlebih-lebihan, jangan membazir. Jangan sikit sangat, jangan banyak sangat. 1 mud nanti dia ada cerita depan. Berapa banyak dia, kadar dia. Membasuh tak lebih daripada 3 kali. Sunat, basuh tu jangan lebih daripada 3. 3 sunat, lebih jangan. Tidak bercakap-cakap ketika berwuduk. Kalau boleh jangan cakap. Walaupun kita tak dalam bilik air. Kalau dalam bilik air lagilah. Sebab
seeloknya tak bercakap pada benda yang tak perlu. Hari tu kita dah cerita kan. Baik, tengok tu muka surat 100 bawah. Tidak menepuk air ke muka. Kemudian tidak mengibas-ngibas kedua tangan. Biar dia basah. Jangan kibas-kibas kering-keringkan, tak apa. Biar je. Air tumpah-tumpah. Ada baki air, biar. Biar dia kering sendiri. Tanpa kita membuang-buangkan air yang pada anggota badan kita. Jadi maknanya adalah perkara-perkara sunat yang mana kalau sebaliknya dihukumkan sebagai makruh. Baik, ini ada soalan penting. Kontroversi. Taklah kontroversi. Tapi biasa orang tanya tu. Muka surat 101. Atas sekali. Dalam kitab idaman penuntut. Ditambah sunat menutup aurat jika berwuduk di dalam bilik air. Maksud menutup aurat tu pusat lutut lah. Aurat yang asas lah. Berwuduk tanpa pakaian dengan makna kalau sebaliknya telanjang. Dipanggil telanjang apa? Telanjang petak tukarlah, asyik panggil telanjang bulat aja. Bila masa entah yang bulatnya, ceritanya telanjang. Tu nampak tu, muka surat 101. Sudah dah bergegar-gegar dah handphone tu. Tengok situ dulu. Bogil. Ceritanya kalau wuduk begitu, adakah dosa? Taklah dosa. Tapi sah tak? Sah. Selagi mana rukun dia ada, semua niat semua ada, basuh anggota betul, okey saja. Cuma ulama kita kata itu disebut khilaful aula. Menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utama apa? Yang lebih utama pakailah tuala, tutuplah. Pusat sampai lutut tu tutuplah. Hodoh Ustaz. Oh, hodoh. Oh, kisahnya. Tak tahu pula. Hodoh. Lah ambil semayang tak pakai baju, hodoh lah. Yalah. Bagusnya macam tu lah. Lebih kepada faktor adab lah kita sebut. Tapi sah tak? Sah, memang sah. Tak ada masalah. Cuma itulah ulama kita kata hukum dia khilaful aula. Menyalahi yang. Dia ada khilaful aula ni. Kita nak sebut apa Yang lebih utama jangan buat gitu. Tapi kalau buat juga menyalahi yang lebih utama. Macam tu lah. Berdosa taklah, tapi tak elok lah, senang cerita. Macam contoh ginilah, ada sebagian ulama kata apa hukum lelaki pakai baju ketat-ketat, fit. Yang apa tu? Fit lah, fit yang Makruh. pakai yang pakai baju ketat-ketat tu kan. Ada ulama kata makruh, ada ulama Pakai baju kata jersey. khilaful aula. Dia pakai fit gitu, seluar pun ngam-ngam aja. Bentuk-bentuk kaki tu. Tapi lelaki. Kalau perempuan makruh lah. Kalau orang perempuan memang makruh. Ni cerita dia lelaki. Contohnya gitu. Baik, sekarang faedah. Ada tambahan ni untuk orang lelaki lah. Orang perempuan tengok-tengok je. Memakai serban berdiri. Ini lebih kepada apa? Ulama kita punya pandangan. Memakai serban hendaklah berdiri kerana dikatakan oleh sebahagian ulama bahawa kalau memakai serban ketika duduk boleh menyebabkan kemiskinan. Ini kita nak kira apa ni? Kita sebut sebagai tajribah lah. Sesuatu yang pernah dicuba, dilalui pengalamannya dan kebanyakannya kesan dia begitu. Jadi dia bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi, tapi dia panduan lah. Macam kalau orang cakap gini, kalau apa yang contoh kalau motong bawang nak ngelakkan pedih macam mana? Contoh. Biasa. Kubur bawang kat ulu pisau. Kat ulu pisau kan, cocok kan? Cocok. Cocok kan kat bahagian ujung pisau dikatakan gitu kan? Kalau itu kan bukan Quran kan, bukan hadis kan? Tapi kan itu apa? Kita sebut tajrib, benda Betul. betul. Tapi kan kita faham bahawa ada saja yang buat gitu akhirnya pedih juga. Ada yang mungkin tak payah buat gitu tapi tak pedih pun. Kan betul gitu kan? Tapi kenapa ada orang tua cakap gitu? Kerana sebelum ini pernah banyak kali terbukti kalau buat begitu tak pedih. Contoh gitu. Jadi mereka pun cakap lah. Tapi kan kita tahu dia bukan buat hukum. Dia bukan mendahului takdir kan. Maknanya tu kira pengalaman orang dulu kalau buat gitu kurang pedih mata ataupun tak pedih. Sama juga
Kalau pakai serban duduk, nanti boleh menyebabkan kemiskinan. Tu bukan sumpahan ke ataupun daulat ke, dolat ke apa ke, bukan. Lebih kepada faktor yang tadi itulah yang saya sebut sebagai pengalaman ulama dulu, keadaannya seperti itu. Okey. Sekarang kita tengok di bawah, permasalahan. Tengok tu. Apa kata pengarang? Sunat apa tu? Berkomo-komo dan istinsyak. Sunat berkomo-komo, istinsyak. Istinsyak maknanya apa? Masukkan air dalam hidung. Dengan kuat. Dengan kuat tu maknanya masuk dia, terasa masuk dalam ni. Kuat tu jangan sedut terus. Kuat tu maksudnya dia masuklah ke dalam sikit kawasan lalu kat dalam ni lah. Terasa Pedih sikit lah, lah. pedih. Ada rasa sikit lah. Macam tu. Jangan sedut. Rupanya belum sempat komo, air yang kat tangan tu dah habis dia sedut. Ya Allah. Kawan dia sebelah tengok, ni yang sebelah aku ni gajah atau orang? Tapi kalau biasa orang sedut tu, sedut tu lebih kuat itu jika tidak berpuasa. Jika tidak berpuasa. Tapi jika berpuasa, ulama' khilaf. Ulama' khilaf ni kat sini bukan salah. Ulama' berbeza pendapat. Khilaf kat sini maknanya apa? Berbeza pendapat. Dia benda kecil-kecil ni memang biasa berbeza pendapat. Beza pendapat. Contoh macam ni lah. Kalau kita tahiyat akhir, kita nak sujud sahwi kejap lagi. Mana duduk yang bagus? Masa tahiyat akhir tu duduk apa yang bagus? Duduk iftirash ke duduk tawarruk? Ada sebahagian ulama kata duduk tawarruk kerana itu adalah tahiyat akhir. Tapi dalam sebahagian kitab seperti kitab Takrirat As-Sadidah dia kata disunatkan duduk iftirash. Jadi benda yang kecil-kecil halus-halus ni biasanya memang ada ada perbezaan pandangan ulama. Contoh lain, saya nak beritahu saja. Contohnya, pernah tengok tak orang bawa kayu siwak? Kayu siwak. Sebelum dia solat. Orang perempuan jarang tau. Orang lelaki. Dia bawa siwak tu. Sebelum solat, dia pun apa? Bersugi. Bersugi. Kayu miswak tu, dia gunakan untuk bersiwak. Kayu miswak tu, dia buat gitu. Baik. Dia sebelum solat, dia buat. Baik. Apa hukum dia buat tu? Sunnah. Sunnah berdasarkan kepada apa tau? Tuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalaulah tidak menjadi keberatan ke atas umatku, nescaya aku nak saja perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap di sisi setiap solat. Di sisi setiap solat. Kalau saya terjemah di sisi inda kulli salatin. Adalah hadis-hadis yang lain Rasulullah kata kalau solat dengan siwak lebih baik daripada solat tanpa siwak dengan gandaan dan sebagainya. Okey, baik. Kalimah yang saya nak highlight ialah kalimah inda. Di sisi setiap solat. Di sisi tu maknanya apa? Di sini yang datang perbezaan pandangan ulama tu. Ada ulama mengatakan di sisi maknanya ngam-ngam sebelum takbiratul ihram. Itu di sisi. Maknanya nak solat, di sisi solat macam mana? Di sisi solat maknanya ngam-ngam dekat-dekat sebelum kubail. Kubail maknanya dekat-dekat sebelum takbiratul ihram, kita siwak. Okey. Tapi, ada tapi pula. Dalam ayat Quran, ada inda, tapi maknanya bukan masa nak dekat solat. Contohnya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan-perhiasan kamu, maknanya pakaian kamu yang elok-elok, di sisi setiap masjid. Okey, soalannya, pakai baju tu masa dekat pintu masjid ke kat rumah dah pakai? Masa masuk dia nak pergi masjid. Maknanya di sisi masjid tu, maknanya dah dekat masuk masjid ke kat rumah dah pakai baju tu? Kat rumah lah Ustaz. Kat rumah. Jadi ada ulama mengatakan, bersugi di sisi solat, bukan masa nak solat tu sugi. Dekat rumah dah siap-siap. Jadi itu kan namanya perbezaan pandangan.
Jadi ulama mengatakan, ada sebahagian ulama kata di sisi masjid maknanya kat rumah siap-siap tu dah pakai, maknanya dia nak pergi masjid. Itu di sisi masjid lah. Pakainya masa kat rumah lagi. Dapat pahala tu. Habis bersiwak sama juga. Di sisi solat. Bukan maknanya dah sampai masjid nak solat baru bersiwak. Dekat rumah dah siwak. Jadi Ustaz, kalau pakai berus gigi, dia kira macam mana Ustaz? boleh saja, apa saja. Tapi yang bagus tu kayu miswak tu lah. Tapi nak ceritanya tu ialah, jadi kalau ada kita tengok satu orang soleh, dia bersiwak sebelum dia takbiratul ihram, dia siwak. Dia mengamalkan sunnah Nabi bersiwak sebelum solat berdasarkan kepada tafsir di sisi nak solat tu maknanya sebelum takbiratul ihram. Tapi kalau kita tengok ada orang soleh, dia masuk semayang tak bawa pun kayu miswak, tak bersiwak pun. Jangan kita kata dia tak mengamalkan sunnah pula. Sebab ada makna yang kedua yang difaham oleh ulama, di sisi maknanya bukan masa dekat atas sejadah tu. Maknanya dekat mana tadi? Dekat rumah. Macam mana baju pakai kat rumah, maka bersiwak pun apa kat rumah. Jadi memang kadang-kadang adalah perbezaan pandangan. Jadi terserah. Cuma kita belajar satu yang bagus sebelum solat kalau kita nak buat. Sebelum kita nak buat terserah, bagus kerana memang okey. Tetapi berhati-hati bila melihat ada orang tak buat. Kerana di antara ujian penuntut ilmu ialah bila dia dah mula dapat satu ilmu, nanti makin cepat dia nampak betapa orang lain macam tak ada ilmu. Tapi kalau benda yang jelas salah tu jelas salah lah. Yang ni yang saya cerita ni bukan benda besar, bukan saya kata dia bukan benda besar. Dia bukan perkara yang melibatkan kesalahan lah, senang cerita. Jadi kalau ulama tu dia tak bersugi, itu kan bukan kesalahan kan. Jadi mungkin ada tafsiran yang lain yang kita belum tahu. Dulu saya pun tak tahu juga. Saya ingatkan, kenapa orang soleh ni, dia kan dah tahu siwak sebelum solat tu bagus. Tapi kenapa dia tak buat Kan sunnah Rasulullah gini-gini. Dulu dah terfikir gitu, lama budak-budak. Baru tahu sikit, baru belajar. Tapi bila dah lama-lama belajar, rupanya ya Allah, banyak lagi yang aku tak tahu rupanya. Sebab itulah memang unik lah. Tak apalah, kita pelan-pelan. Yang penting, kalau kita nak buat sesuatu untuk diri kita dan untuk kita bimbing orang lain, kalau kita nak bimbing, semuanya berdasarkan kepada yang namanya ilmu yang kita tahu. Kalau tak tahu, tak tahulah. Tak apa, yang tak tahu kita mudah-mudahan nanti akan datang kita tahu. Okey, bagus. Okey, sekarang ni ada yang mengatakan jika berpuasa ulama khilaf. Khilaf tu tentang apa? Lebih-lebih masuk kat hidung tu. Ada khilaf. Ada yang mengatakan haram seperti Al-Qadhi Abu Tayyib. Ada yang kata makruh seperti pendapat Al-Bandaniji. Ada juga yang mengatakan sebaliknya iaitu sunat tidak kuat ketika berkomor-komor dan istinsyak seperti pendapat Ibnu As-Sabbagh. Jadi adalah beza sikit lah. Ada kata tak boleh. Kalau lebih-lebih itu haram. Yang ada kata makruh. Sebab asasnya orang tu sedang apa? Berpuasa. Berpuasa ni kan nak elakkan daripada termasukkan air kan. Melepasi rongga kan. Jadi adalah perbezaan pandangan. Dia macam bulan berpuasa siwak bergosok gigi selepas daripada waktu zuhur. Nanti ulama ada beza lah sikit. Yang ada kalau lepas zuhur dah makruh lepas gelincir matahari. Ada ulama pula mengatakan tak makruh, tetap masih sunat lagi. Yang ada kata makruh sebab bau mulut orang yang berpuasa itu nanti lebih harum daripada haruman apa? Kasturi. Macam itulah. Memang gitu, tak apa. Don't worry. Jadi Tentang kalau itu. dalam bulan Ustaz, maaf. Ya. Kalau dalam bulan puasa kita tak masuk air dalam hidung, tak apa. Tak payah buat. Kalau dalam bulan puasa tu, kalau nak buat masuk air dalam hidung, kita letak sedikit sekira-kira dia masuk sikit saja. Jangan kuat. Kuat tu maknanya masuk sampai dalam tu jangan. Masukkan sikit je terus keluarkan. Itu lah. Kalau nak buat tu bagus. Baik cantik. Soalan yang bagus tu. Perkara yang kedua, permasalahan dalam perkara mengusap leher pula. Basuh leher, basuh tengkuk tu. Imam Ar-Rafi'i mengatakan ia sunat. Sebaliknya, ni kan cerita yang minggu lepas kan?
Imam An-Nawawi mengatakan ia tidak sunat. Kan saya sebut perkara kecil-kecil ni di kalangan mazhab Syafi'i nanti ada beza sikit. Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi. Para fuqaha. Fuqaha maknanya apa? Ahli-ahli fiqh. Syafi'iyah, bermazhab Syafi'i. Dari kalangan mutaqaddimin yang terdahulu, senior-senior, berpendapat tidak sunat. Yang sama. Pengarang kitab Kifayatul Akhyar mengatakan pendapat inilah yang benar. Yang mana? Yang mengatakan tidak sunat. Syekh Hamawi yang mensyarahkan kitab At-Tanbih berkata, mengikut qaul jadid, pendapat yang baru dalam bagi Imam Syafi'i, mengusap leher tidak sunat. Beliau nak bertujuan nak mengatakan dalam masalah ini memang ada dua pendapat. Jadi tak apalah kita kita tak basuh tak apa. Kalau saya pilih tak basuh lah, tak apalah. Tapi kalau ada orang nak basuh, ya terserah. Baik, kemudian sebelah faedah muka surat 102. Ada jumpa? Okey, masih nampak? Matanya okey tak? Dia mata pukul 5.47 ni dia bukan tak boleh percaya. Tapi yalah. Dia kurang cahaya. Tak percaya yang play shot Ustaz. Yang asal insyaAllah. Oh, yang tak boleh handle biasa insya. Dia selagi yang tak boleh handle tu bukan pengacara majlis, okey. Dia yang kalau tak boleh handle tu pengacara majlis. Dah habis dah. Dah subhanakallahumma wa bihamdika dah. Saudara tak habis-habis. Dia tak habis-habis tu bukan sebab kelas yang lambat. Sebab penutup pengacara tu dah tak ada suara. Tu contoh dia. Tapi selagi pengacara ada tenaga, okey je. Okey ya. Faedah. Air wuduk Rasulullah. Dah sabar. Handphone tu dah gegar-gegar dah. Ni tu muka surat 102. Nabi punya banyak kadar air tu macam mana? Fokus. Rasulullah berwuduk dengan satu mud air. Dulu dia tak sebut liter. Dia tak sebut mililiter. Dan dia tak sebut lah. Apa lagi? Liter, mililiter kan. Dia punya sukatan tentang cecair inilah yang mudah tu. Liter, mililiter. Kalau ada yang lain saya tak tahu. Saya taklah tahu sangat. Tapi yang saya tahu liter, mililiter lah. Setakat ni mata saya kalau tengok air ke apa saya boleh agak lah. Ni 1 liter ni, ni 2 liter ni, 3 liter boleh agak. Tapi dengan catatan ukuran dulu dia panggil mud. Oh Ustaz, maknanya masa dia wuduk dia tak ada mud. Itu mud awak. Itu bukan mud. Itu emosi mud. Bukan. Ini nama ukuran. Mud. Mim dal. Mud. 1 mud air. 1 mud air tu yang tepat dia macam mana? Sabar. Kita tengok kat bawah ni. Ada ukuran yang ditaksirkan oleh ulama'. Sebab ulama' pun beza-beza. 1 mud tu kalau di-compare, dibandingkan dengan mililiter berapa kadar dia. Tapi lebih kurang lah. Kita tengok bawah. Dalam hadis daripada Sayyiduna Anas bin Malik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u bil muddi. Tu mud. Jangan baca mad. Kalau mad lain makna dia panjang. Bacaan mad tu panjang. Ni mud. Huruf sama. Dua-dua ada tasydid. Wa yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdadin. Adalah Rasulullah itu berwuduk dengan 1 mud air. Dan Nabi kalau mandi pula, mandi wajib guna 1 sa' air. Sehingga ke 5 mud. Kenapa dia kata 1 sa' sehingga 5 mud? Sebab 1 sa' tu maknanya ialah, tengok muka surat 102 tu. 1 sa' maknanya 4 mud. Jadi dia nak cakap 1 sa' hingga, dia nak cakap 4 mud hingga 5 mud. Dia sebut 1 sa' hingga 5 mud. Faham? 1 mud, 2 mud, 3 mud. Bila masuk 4 mud, dia jadi 1 sa'. Dia punya sebutan dia. Sa' tu apa Ustaz? Mud tu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak kena ulang 5 minit ke belakang. Sabarlah. Nak cerita tu ukuran.
Berapa banyak sabar kita nak turun bawah ni. Gambaran dia tu dulu. Nama dulu ingat. La ilaha illallah. Hei, wajar ditalkin atau apa ni ya Allah. Sabar. Ini sabar. 1 mud air itu ukuran. Satu sa' menyamai 4 mud. Jadi kalau orang Arab nak kata Nabi tu wuduk lebih kurang 4 mud, Nabi tu kalau mandi 4 mud, 5 mud. Jadi kalau dah 4 mud sama dengan 1 sa', dia sebutlah Nabi kalau mandi tu lebih kurang dalam 1 sa' ataupun 5 mud lah. Maknanya apa? 4 mud hingga ke 5 mud air. Okey, nak tahu banyak mana? Okey, kita tengok kat bawah tu. Ukuran 1 mud ialah kedua tapak tangan kita ni diisi penuh dengan air. Itu 1 mud. 1 sa'. Sikit sangat Ustaz Iya, yang membazir tu kita. Yang membazir selalu tu kita. 1 sa' puas bersama. Ustaz. Tak puas. Itulah selalu yang biasa saya dengar. Tapi sebenarnya perkataan itu kita nak kena rawat diri kita. Sebab yang memujuk bisik kita akan mengatakan yang ni tak cukup tu Allah. Abang Tan tu. Tahu, kenal Abang Tan tu. Dia kata tak cukup ni. Sebenarnya bendanya dah cukup dah. Abang Tan. Jangan panggil dia abang lah. Dia bukan abang kita. Tapi nak ceritanya ada hubungannya dengan perkara tersebut. Sitan panggil Sitan. Sitan. Oh ya Allah. Baik, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan 1 mud sama dengan 0.688 liter atau 688 mililiter. Tu ml patutnya tu. Dia terlebihkan mml pula. ml kan, mililiter kan. Air mineral depan saya ni, kalau ikut catatan sini 500 ml, mililiter. Maknanya kalau 0.688 tambah sikit lagi itu 1 sa' air. 1 mud air. Nabi wuduk kira-kira pakai botol mineral ni, habis tambah lagi sikit. 0.7 lah senang cerita. Anggaran dia gitu. Anggaran 0.688. Jadi kita lah kena belajar wuduk macam tu. Wuduk dengan kadar air seperti itu. Bayangkan Nabi mandi dengan 5 kali botol mineral tu je. Boleh ratakan air seluruh badan. Maknanya Nabi tuang betul-betul ratakan air seluruh badan. Dia tidak ada yang namanya pembaziran. Berbush. Kita pakai 3 lori. Kalau ada orang tahu ni kita punya style mandi ni dengan air yang kita gunakan, tahu tak kajian rakyat Malaysia cara penggunaan air? Secara purata dengan jumlah, hari tu siapa Profesor Datuk Dr. Zaini Ujang kot. Dia ada buat research ke apa tak silap saya lah, tentang penggunaan air di kalangan rakyat Malaysia secara umum. Rupanya penggunaan kita tu berkiblatkan, berarahkan kepada pembaziran banyak. Kalau basuh sudu, basuh pinggan tu kita guna pada tujuan yang berlebihan yang tak perlu dipakai. Kita basuh patutnya kita ada buat perancangan. Yang ni basuh sabun, lepas tu basuh dengan kadar yang minimum, bersih apa semua. Jadi sebenarnya cuma kita tidak membiasakan dirilah. Jadi hari ni kita dah tahu Nabi wuduk dengan 1 mud, Nabi mandi dengan 4 hingga 5 mud ataupun 1 sa' plus 1 mud. Maka kita usahakanlah kalau boleh kita menyedikitkan penggunaan air kita, terutama pada urusan basuhan yang melibatkan ibadah. Tujuan kita apa? Nak mengikuti sunnah Rasul
Rasulullah. Mudah-mudahan dapat pahala kat situ. Baik, sekarang kita masuk kat sini. Dia masih lagi cerita, ingat tu, dia masih lagi cerita tentang niat dan tertib ni. Niat dan tertib ni. Baik, tengok di situ. Apa kata pengarang? Faslun fin niyati wat tertibi. Fasal pada urusan niat dan urusan tertib. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffudhu biha sunnatun wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in minal wajhi wa tartibu alla yuqaddama udwun ala udwin. Okey, kita tengok makna dia. Niat. Niat tu apa niat? Niat ialah berkehendak melakukan sesuatu lalu terus serentak melakukannya. Asal makna niat dia gitu. Jadi kalau contoh gini. Ada orang kata dia nak musafir. Dia nak musafir. Dia nak musafir. Dia kata masa dekat Skudai Johor. Dia kata nanti saya niat nak solat jamak kasar lah dekat air keruh. Adakah dia dikira sebagai sudah niat solat? Jawapan dia belum. Itu tak kira niat solat. Sebab niat yang dalam solat tu, dia maknanya niat untuk menginginkan, berkehendak melakukan sesuatu dan serentak terus melakukannya. Sekarang dia menginginkan sembahyang di air keruh, tapi tak terus sembahyang di air keruh. Dia masih kat Johor Bahru. Maka itu walaupun dia cakap bahasa dia kata niat, tapi kita tak panggil niat. Kita panggil hasrat bolehlah. Ataupun kita panggil azam bolehlah. Dia berazam nak semayang di air keruh. Dia berhasrat untuk solat jamak dan kasar nanti di air keruh. Tapi kalau dia sebut juga perkataan niat, taklah salah. Cuma itu belum dikira niat solat. Nanti masa dah berhenti ke air keruh nanti, dah sampai tempat solat, dah ketika tu nak solat, dia niat nak solat zuhur, terus kepada melakukan takbiratul ihram solat. Yang itu nama dia niat. Contohnya gitulah. Senang faham dulu ni. Jadi kata pengarang, niat adalah berkehendak melakukan sesuatu lalu terus serentak melakukannya. Muqtarinan diiringi bifi'lihi dengan melaksanakannya. Okey, tempat niat kat mana? Bukan tempat badan kita. Maknanya lokasi niat tu nak dilakukan. Kalau basuh muka, maknanya basuhnya kat mana? Muka. Muka kat mana? Sini sampai sini. Okey. Basuh tangan. Tangan kat mana? Sini. Sampai mana? Sini sampai sini. Tu tangan. Maknanya basuh tangan dekat sini. Menyapu kepala. Menyapu kepala kat mana? Kat sini. Kawasan mana? Sini, kat sini, kat sini, kat sini. Okey. Situ. Basuh kaki. Kaki kat mana? Engkau ni tanya pula kaki kat mana? Kan aku kaki. Ya astagfirullahaladzim. Dia marahnya orang tu tanya. Terangkanlah dari ujung jari sampai ke buku lali contohnya. Sekarang niat. Niat kat mana? Wa mahalluha al-qalbu. Tempat niat adalah jantung. Cuma dalam bahasa Melayu pindah bahasa disebut hati. Asal makna dia qalbu, hat. H-E-A-R-T. Heart. Bukan liver. Jantung ya Ustaz, jantung Asalnya jantung lah. Tapi orang Melayu kalau benda yang berkaitan dalaman rohani ni biasanya dia sebut hati. Tapi yang betul-betul berlaku tu dalam jantung kita. Yang kita niat cakap tu sebenarnya dalam jantung kita. Cuma orang Melayu ni bila bab rohani dalaman dia tak biasa cakap jantung. Dia tukar perkataan. Benda sama. Dia tukar perkataan. Namanya hati. Tu Rasulullah sebut apa? Ingatlah pada jasad manusia ada seketul daging. Bila dia baik, baik semua seluruh jasad. Bila dia rosak, rosak seluruh jasad. Seketul daging itu adalah jantung. Ala wahiyal qalbu, jantung. Cuma kita tak biasa sebut jantung. Kita sebut hati. Sebenarnya dalam bahasa Inggeris dia heart. Macam itulah. Tapi salah ke Ustaz kita sebut hati? Taklah salah. Cuma kena terangkan sikit lah. Kita sebut hati tu bukan organ hati. Jantung. Cuma bahasa Melayu ni bila dalaman disebut hati. Contohnya orang
Kalau fizikal dia sebut jantung. Saya nak buat bypass lah jantung. Saya nak pergi Institut Jantung Negara. Tapi kalau dia geram marah dengan orang, dia tak sebut sakit jantung. Dia kata saya kecil hati. Ha. Sebenarnya bukan hati, jantung. Saya sebenarnya kecil jantung. Saya sakit jantung dengan dia. Lama-lama saya dah tak ada jantung dengan dia. Bila dah tak ada jantung, terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bagi orang Melayu tu kalau sebut jantung tu macam berat. Mungkinlah ni telahan saya saja. Tapi itulah keadaan dia. Tapi tak apa. Kalau sebut tempat niat itu di dalam hati, boleh, don't worry. Saya bukan nak menyalahkan, jangan salah faham. Jangan pula nanti pandai-pandai. Wah, itu Sailin cakap kalau sebut hati salah sebenarnya jantung. Saya tak kata salah. Saya ceritakan perkara asal supaya kita masa cakap hati tu kita tahu. Yang melepat ni Ustaz. Ya. Jantung tu Baik, tempat niat itu di dalam hati. Mentalaffuz. Talaffuz ni apa pula? Lafaz. Yang kita baca tu, saja aku mengangkat hadas kecil untuk saja aku mengangkat hadas kecil. Lafaz, talaffuz tu lafaz. Ya. Ataupun kalau semayang usalli, saja aku solat, tu nama dia talaffuz. Talaffuz tu sunat hukum dia. Maknanya kalau ada orang wuduk tapi tak sebut nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri. Sudah dia sambung Ramadan. Itu puasa bang. Ya Allah, itu yang letih tu. Dia pukul 6 lain dia punya pick up dia tu. 6 petang lain. 6 pagi lain. Baik, dia lafaz niat tu nawaitu raf'al hadatsil asghari. Dia sebut pakai mulut. Sebut pakai mulut tu sunat. Tujuan dia apa? Membantu hati. Supaya masa kita basuh je muka nanti, masa tu hati kita dah ready nak niat apa yang patut kita lintaskan. Faham? Kenapa ulama cakap sunat? Kerana dia membantu untuk yang wajib terlaksana. Kalau tak dapat terlaksana, melainkan kena bantu juga dengan sebut, maka sebut nanti jadi wajib. Apa hukum sembahyang subuh? Wajib. Apa hukum dia pasang loceng jam untuk sembahyang subuh? Sunat. Kerana membantu dia bangun subuh. Tapi kalau dia tak boleh bangun juga subuh, melainkan kena ada jam loceng, maka ketika itu jam loceng wajib dipasang. Kalau jam loceng tidak juga berjaya mengejutkannya, maka hantar dia ke Palestin, biar dia tengok orang Hamas Palestin kejutkan dia macam mana. Itu contoh sajalah. Contoh nak ceritakan dia tu melihat perkara tersebut. Tapi lafaz sunat. Jadi kalau ada orang wuduk tak lafaz, tak salah. Ada orang sembahyang tak lafaz niat, tak salah. Baik. Wa waqtuha. Waktunya bila nak melafazkan niat. Kata pengarang, waktu niat ialah ketika basuhan pertama membasuh muka. Bila basuh muka, jejak saja basuhan pertama pada sempadan muka yang atas tu, yang itu saya tunjuk tu, jejak je air tu, masa ketika itu lintaskan dalam hati niat. Niat tadilah untuk mengangkat hadas kecil tadi tu. Baik Okey, kita tengok pula maksud tertib. Kenapa pengarang bawakan maksud tertib? Kita dah belajar mud, dah belajar sa', dah belajar mendahulukan ada istilah taslith. Ingat taslith tadi? Mentigakan. Ingat istilah khilaful aula? Khilaful aula. Menyalahi yang lebih utama. Itu semua berulang-ulang nanti kita jumpa tu. Jadi kena ingat tu. Jangan main dengar aje. Dia main angguk. Betul. Aje. Yelah. Jangan. Juga. Khilaful aula. Apa dia? Menyalahi yang utama. Kemudian yang basuh lebih kat muka tu dia panggil apa? Ghurrah. Ghurrah. Kemudian basuh yang lebih tangan. Tangan tu sampai siku atas sikit.
Kaki tu ada sampai buku lali atas sikit. Tapi jangan sampai ke peha lah. Astaghfirullahalazim. Atas sikit. Nama dia apa? Tahjil. Itu ingat tu, dia istilah dia tu. Okey. Sahibud darurah. Empunya darurat. Empunya darurat tadi apa? Yang selalu terkencing-terkencing. Yang selalu terkentut-terkentut. Yang selalu ada istihadah-istihadah. Ingat. Satu mood macam mana? Sepenuh tangan menadah, air memenuhi sepenuhnya. Berapa tadi? 0.688. Ustaz, saya dah try Ustaz. Awak try apa aja? Saya try isi penuh-penuh tangan saya. Saya tuang kat botol. Setengah botol mineral je Ustaz. Itu tangan awak. Kita kira tangan orang Arab di zaman itu secara purata saiz tangan mereka tu menampung jumlah yang seperti itu. Kira-kira lah anggaran 0.688. Okey? Jadi Nabi wuduk banyak itu. Nabi mandi banyak itu. Ulama pula kata tadi pakai serban berdiri. Macam itulah. Kita kena ingat lah. Kemudian berkenaan dengan sapu leher, sapu tengkuk. Ada ceritanya tadilah. Air wuduk Nabi. Okey. Sekarang cerita dia pula niat. Niat tu apa? Lafaz lain. Tempat dia yang sebenar lain. Waktu dia ketika mula-mula basuh. Basuh muka. Basuh muka. Sekarang pengarang nak sentuh sikit berkenaan dengan tertib. Tertib tu apa? Wat tartibu. Yang dikatakan tertib ialah tidak mendahulukan membasuh anggota wuduk atas anggota wuduk berikut yang lainnya. Jadi jangan mendahulukan muka atas tangan. Jangan mendahulukan jangan mendahulukan tangan ke atas muka. Jangan mendahulukan kepala ke atas tangan. Ikut pada susunan lah. Ikut turutan. Nama dia wat tartib. Ada nota kaki kat bawah tu, tak apa. Yang kat nota kaki tu kita dah. Tu, nombor 77 tu. Niat yang tidak terus dipraktikkan dengan perbuatan, kita tak sebut niat dalam kes kita. Tapi kita sebut azam ataupun hasrat ataupun keinginan. Macam tadi saya sebut. Dia ingat aku niat nak jamak kasar nanti ke air keruh. Sebenarnya belum niat solat lagi. Itu baru nama dia azam. Walaupun dia guna bahasa Melayu dia sebut niat. Baik, kita tengok sebelah. Yang ini dah mula masuk bab mencabar ni. Ustaz, tanya soalan satu ni. Okey, tadi macam ni apa tertib tu lah. Dalam kondisi tertib tu. Contoh, kita melafazkan lafaz solat, lafaz niat solat tu. Usolli fardhu zuhri tu kan. Okey. Usolli fardhu zuhri. Okey, takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu yang menyatakan dengan suara dengar di telinga tu yang wajib. Tapi kadar kita mengangkat tangan tu selaju mana Ustaz? Maknanya dalam keadaan yang sebab saya tengok banyak kan bila kita duduk dalam jemaah yang ramai. Kadarnya macam ada yang terlalu laju, ada yang terlalu macam berhati-hati. Sebaiknya Ustaz. Sebenarnya bila kita dah lafaz dengan mulut, untuk lintaskan dengan hati kita tu tak terlalu susah dan tak terlalu lama. Bila kita dah sebut, sahaja aku solat, fardu zuhur, 4 rakaat, makmum kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Masa Allahu Akbar tu, dengan kelajuan begitu, aku solat fardu zuhur 4 rakaat. Atau, aku solat fardu zuhur 4 rakaat makmum. Aku solat fardu zuhur 4 rakaat makmum. Dengan kelajuan sama. Allahu Akbar. Solat fardu zuhur 4 rakaat makmum. Jadi yang saya sebut tu jangan sebut masa tu. Masa tu kita sebut Allahu Akbar. Yang aku solat fardu zuhur 4 rakaat makmum tu, itu kat mana berlaku tu? Di hati. Dalam hati kita. Dalam hati kita. Jadi mungkin sebahagian orang tu agaknya dia entah kita nak kata dia ada kekangan Allahu Akbar. Sebenarnya macam Ustaz lagi macam Ustaz kan. Allah dia maintain ni yang Allah perjalanan tangan dia tu pun dengan kadar macam mana suara.
Akbar. yang Ush, saya lama belajar sangat. agak berhati-hati. Dan dia terlalu laju pada saya rasa sampai macam rasanya baru sebut sahaja aku dah letak dah. Ya Allah macam mana. Memanglah kita tak sebut dia lintasan saya faham. Tapi kadar Dia lintasan tu dia akan jadi lebih cepat daripada sebutan lidah. Ya betul. Jadi dengan kadar tadi sederhana. Allahu Akbar. Okey. Faham. Allahu Akbar. Sebab kita takbiratul ihram kita cuma berdiri. Lain kalau kita dalam pergerakan takbir yang intiqalat pergerakan. Yang itu kita bagus memenuhkan pergerakan kita dengan zikir itu. Contoh, Sami'allahu liman hamidah. Hamidah tu tangan dah turun tepi. Masa berdiri tegak, Rabbana lakal hamd. Kemudian turun, Allahu Akbar. Mana Ustaz pergi? Dah tadi suruh sujud. Tak bangun balik Ustaz. Masih diperlukan. Satu Jadi lagi, maknanya masa gitu. bangun tu. Betul. Ustaz dah sentuh tu, masa daripada sujud naik ke atas. Okey. Contoh macam saya ni kadang-kadang suara serak saya. Memang suara serak ni original. Kadang-kadang nafas Suara jadi serak original. okey. Dia ada yang lokal ke ada yang macam mana tu? Baik. Ada tiruan. Masa Allahu Akbar kan. Sebaiknya kadar Allahu Akbar dengan bangun kita tu sama selari. Betul kan? Betul tak? Sebaiknya. Okey. Tapi kadang saya ambil masa saya dah di pertengahan tu baru saya ucap Allahu Akbar tu. Tak apa tak? Taklah salah. Cuma kita sebut ni kerana meraihkan ulama yang mengatakan bahawa setiap posisi dan pergerakan itu semuanya terisi dengan zikir. Jadi maknanya berdiri ada zikirnya, tapi zikirnya wajib Fatihah dan surah. Nanti rokok ada zikirnya, duduk ada zikirnya, ketika ni ada zikirnya. Jadi masa berpindah, rupanya solat ni berpindah pun ingat Allah juga. Tapi kalau kita dah bergerak dulu sikit, lepas tu kita sebut baru mulakan pada kalimah Allahu Akbar, tidaklah cela, tidaklah salah. Boleh cela tidak. Cuma kalau kita baik. Cuma kalau pergerakan kita agak perlahan, sebahagian orang mungkin kerana kondisi tubuh atau kekuatan tubuh, kondisi saiz, kekuatan pada tulang-tulang dan sendi. Dia memang pergerakan dia perlahan dan dia jadi imam. Kalau lama sangat, maka bolehlah dia ambil yang lebih pendek. Dah bergerak sikit dulu, baru dia takbir sampai dia berpindah ke pergerakan yang berikutlah. Takut nanti dia terlalu panjang, makmum pun tunggu Allah. Dalam hati makmum ni naik ke tak naik ni. Takut sampai setengah jalan turun balik imam ni. Imam dah tak kuat. Contoh saja. Jadi kita ambillah jalan tengah sesuaikan dengan keadaan. Tapi yang paling terbaik, pergerakan agak tangkas dengan dipenuhkan seluruh pergerakan itu dengan takbir, yakni membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang bagus tu. Baik, insya-Allah. Kita tengok ke depan tu, ada fasal 8, pembahagian. Ustaz. Ya, saya. Boleh Ustaz jelaskan yang kata niat mandi wuduk tu mula dengan basuh muka. Kalau kita niat mula-mula sebelum kita niat awal-awal, lepas tu kita basuh tangan, kumur-kumur, macam tu boleh? Macam mana tu? Macam mana ya nak cakap? Kan masa ambil wuduk, kita niat awal-awal sebelum kita cuci tangan, kumur, kita dah niat dah. Lepas tu baru kita ambil cuci muka. Oh, dia buat macam tu? Oh, kenapa dia buat macam tu? Itulah nak tanya Ustaz yang sebetulnya macam mana. Tengok Ustaz muka dah cakap surat. tadi kan. Tengok muka surat 88. Itu saya dah cerita. Tengok muka surat 88 bawah. Jumpa. 88. 88. Ada ya? Bawah Okey, pelan-pelan. Okey, nota kaki yang 69. Niat bermula ketika basuh muka.
Tu cerita dia, subjek asas dia situ. Okey. Jika sudah berniat seawal masa basuh tangan tu dia dah niat. Atau masa komo-komo dia dah niat. Niat hendaklah dikekalkan, stay dalam hati sampai dia basuh mana-mana bahagian kat muka. Jika tidak kekal, dia dah niat basuh tangan, komo, dia dah niat. Sekali bila dah komo yang ketiga je, hati dia kosong. Tak ada fikir apa-apa pun. Lepas tu dia basuh muka. Masa basuh muka pun tak ada fikir apa-apa pun. Maka niat itu belum memadai, hendaklah dia berniat semula. Masa basuh muka tu kena niat semula dari awal. Itulah jawapan yang sesuainya tu. Boleh jika, tak boleh jika. Ada dua-dua tu, ada jika. Boleh kalau niat tu dikekalkan dalam hati untuk mengangkat hadas kecil tu kerana Allah Ta'ala, sambil dia basuh tu niat tu masih ada berlegar dalam hati dia sampai basuh mana-mana bahagian muka. Kalau gitu niat masa kat komor, kat basuh tangan tu okey. Kalau basuh tangan aja lepas tu komor dah terputus hati tu daripada melintaskan niat, maknanya tak cukup, tak memadai. Masa basuh muka nanti tetap kena melintaskan niat. Ustaz. Okey, Yes, Ustaz. Jelas. Okey. Tanya, Ustaz, kalau macam kita dah buka air kan, maknanya kita tak ada air tu di tangan kita, maknanya belum kena muka lagi, tapi kita Belum. niat, kita macam niat kuat lah, nawaitu lillahi ta'ala. Lepas tu bila air kena je ke muka, kita terus niat yang dalam hati, itu kira boleh? Boleh. Yang penting masa kat muka tu yang dalam hati, betul? Okey, terima kasih Ustaz. Bagus. Sama-sama. Jadi itulah cerita kita pada petang yang berbagi ni. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. InsyaAllah kita akan bertemu esok pagi dalam sikit. Soalan. Apa? Last soalan. Last soalan. Ya, baik. Maaf saya bersugi boleh tak di bulan Ramadan tu? Bila-bila masa? Bila-bila Makruh masa? Itu dalam, tadi saya dah dalam cerita bulan Ramadan sikit. tu lah. Kita dah cerita sikit tadi dia punya bunga-bunga dia tu, tapi saya tak sentuh lagi tu. Kenapa nak gosok gigi juga ke? Bukan gosok gigi, bersugi. Bersiwak. Bersuik. Samalah cerita dia tu. Bersiwak dengan bergosok gigi. Kalau pakai ubat gigi dah lain cerita. Memasukkan ada bahan bercampur dengan air liur tu. Bersugi nanti insyaAllah kita akan sentuh dalam bab khusus cerita puasa. Dan mungkin juga kita akan pilih lompat bab puasa di ambang kita pilih Rejab dan Syakban. Di 2 bulan ini, setiap Selasa ni mungkin saya terfikir juga start minggu depan kita lompat bab puasa tu. Ceritanya nanti tentang perkara-perkara yang saya sebut sunat-sunat puasa dan apa-apa yang berkaitan dengan puasa. Kalau nak kata perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa sunat dan makruh tu nanti, contohnya ginilah, kalau nak tengok sekejap 1 minit. Saya ambil 1 minit sorry admin. Muka surat 557. Dia bila tengok sendiri nanti baru sedap. 557. Nombor 4. Nombor 4 dari atas. Bersiwak atau memberus gigi setelah gelincir matahari, iaitu lepas waktu zuhur, mengikut pendapat yang muktamad, makruh. Walau bagaimanapun, mengikut pendapat Imam An-Nawawi, ia tidak makruh. Kan saya sebut tadi, benda yang halus-halus nanti ulama beza-beza kan tadi kan? Tadi kan saya dah ceritakan, kalau lepas zuhur, adakah makruh atau tak makruh. Yang indah tu sebelum solat masa sebelum takbir ke masa kat rumah. Kerana lafaz hadis tu. Dua-dua beramal dengan hadis, cuma cara faham berbeza. Macam tu contoh sajalah. Termasuk yang 557 ni pun tadi saya dah sebut. Ada ulama kata makruh, ada juga pendapat yang muktamad kata makruh. Jadi kalau saya lebih kepada lepas zuhur tak payahlah siwak. Biarlah mulut tu bau sikit sebab lebih harum kasturi. Itu cerita dia. Tapi lebih harum kasturi tu dapat kat mana? Dunia ke akhirat? Akhirat, Ustaz. Kebanyakan ulama kata kat akhirat. Tapi jangan terkejut. Ada ulama kata dekat dunia dapat. Kerana mereka tu wali Allah. Dia tak perasan yang sebenarnya
yang dapat dia seorang, Allah bagi. Dia setiap kali puasa mulut dia wangi. Jadi dia punya pendapat di dunia. Jadi tak apalah untuk diri dia. Allah bagi. Kita ke akhirat secara umum. Tapi jangan pula Karuman Kasturi, tengah puasa nak buka puasa pukul 6 tu, tengah pekat tu, kita pun cakap dengan kawan kita, Kasturi tak? Dia kata ni bukan kasturi. Ini bukan kasturi. Kita tengok dia terus terbaring terlantar, kena dibantu dengan CPR kerana tak terdaya. Dia kata aku belum pernah sepengalaman ini. Wallahu a'lam bisawab. Saya kembalikan kepada pengacara majlis, silakan. InsyaAllah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Jazak pada Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin yang menjelaskan banyak permasalahan dan khilaf dalam perkara wuduk. Satu peringatan yang menarik perhatian saya petang ini apabila Al-Fadhil Ustaz mengingatkan pada diri seorang penuntut ilmu agar tidak mudah mencari salah pada orang lain, sedangkan perkara-perkara yang dilihat itu adalah kekhilafan di kalangan ulama, yakni perbezaan pandangan dalam sesuatu hukum. Maka menjadi bekalan dan peringatan buat saya dan semua yang ada pada petang ini, meraihkan pandangan itu adalah lebih baik dan jangan mudah merasa betul apabila memperolehi satu ilmu. Teruslah istiqamah dalam belajar, mudah-mudahan diri dapat memperbaiki amal dengan kefahaman yang baik dan benar. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah asar ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gema Nur Iman memohon jutaan kemaafan. Sebelum saya meminta Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah kita petang ini, saya memohon izin untuk membuat beberapa hibahan yang saya. Untuk makluman seluruh jemaah, sekali lagi hari ini pengurusan Gema Nur Iman telah mula menyebarkan makluman daurah solat sesi kedua yang akan bersambung pada malam esok jam 8.30 malam hingga 10 malam bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Mursyidi bin Mustafa. Para jemaah boleh rujuk grup WhatsApp Gema Nur Iman dan Facebook Gema Nur Iman untuk maklumat lanjut. Kami amat mengalu-alukan infak para jemaah untuk melancarkan lagi program istimewa ini dan juga kuliah-kuliah harian yang Gema Nur Iman anjurkan. Dan seterusnya untuk kuliah maghrib malam ini, insya-Allah pada jam 8 sambungan pengajian fiqh darah haid, nifas dan istihadah bersama Al-Fadhilah Ustazah Misnah Miran, dan diikuti dengan penutup kuliah malam ini pada jam 9.15 malam kelas tahsin Al-Quran dan Makhrijul Huruf bersama Al-Fadhilah Ustazah Humairah Muhammad Saleh. Dan kuliah akhir ini khusus untuk muslimat, link tertutup akan dikongsikan insya-Allah. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih.